Jutaan umat Islam berhimpun di Mekah dan Madinah ketika Ramadan. Di Baitul Maqdis pula, warga Palestin berpusu-pusu ke Masjidil Aqsa. Kami menyaksikan pelbagai ragam dan budaya yang berbeza. Di sebalik perbezaan itu, kami bersatu dalam ibadah di bulan yang mulia. Bumi Mekah, bumi barakah. Lokasi pertama diturunkan Al-Quran menjadi rahmat buat seluruh alam. Antara rahmat itu terdapat pada haiwan ini. Unta, haiwan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Keunikan fizikal unta menjadi dalil kebesaran Allah bagi mereka yang memikirkannya. Hari ini, menerusi seorang kenalan saya meneroka satu daripada keajaiban unta yang memaparkan kebesaran Allah. Haji Zairan, seorang rakyat Malaysia, berkhidmat sebagai pengembala unta di tanah suci ini. Saya akan diajar bagaimana memerah susu unta. Walaupun bulan Ramadan ya, aktiviti perah susu ini tetap diteruskan. Dan selepas adanya anak unta ni yang bernama Hassan. Ini Ummu Hassan, ibu kepada Hassan. Jadi aktiviti pun bermula. Jari dia gini. Bila kena bersih betul-betul baru boleh buat. Okey, tengok sini. Air susu dia. Sudah. Subhanallah. Setiap inci tubuh badan unta memberi manfaat kepada manusia. Dalam surah Al-Khasiyah, Allah berfirman, maksudnya, tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta, bagaimana ia diciptakan? Bukan boleh main perah je, nanti unta ni akan bergerak memberi reaksi ya. Sebab ada teknik dia, kena lembut, kena pandai cari. Kemudian kalau kita kasar, dia macam tendang, kemudian susu pun tak keluar. Jadi memanglah Haji Zailan ni ada pengalaman yang banyak. Cara dia kena juga bercakap dengan unta ni supaya memujuk dia tenang. InsyaAllah barulah susu tu mengalir dengan lajunya. Banyak sekali ilmu yang kita kutip dan kita dapat hasil daripada kita bertadabur tentang alam, yakni melihat makhluk ciptaan Tuhan yang sangat istimewa, iaitu unta. Padanya terkandung pelbagai hikmah dan pengajaran supaya kita sentiasa rasa syukur, insaf tentang apa yang Allah kurniakan kepada kita. Kadang-kadang melihat dengan mata, kadang-kadang melihat dengan mata hati, dan paling penting melihat dengan iman. Untuk melihat dengan iman, saya akan bermalam di Gua Hira, lokasi turunnya ayat Al-Quran yang pertama di bulan Ramadan. Saya cuba menyelami perasaan baginda bersendirian di puncak Jabal Nur, menerima wahyu pertama di bulan yang mulia. Setelah meniba pengalaman di ladang unta pada waktu pagi,
Sebelah petangnya, selepas asar, saya dan Ustaz Amin meneruskan misi ke Gua Hira. Destinasi bersejarah yang menyaksikan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Pendakian bermula ketika matahari semakin condong ke ufuk barat. ये कितना है? 5 रियाल, 5 रियाल. 5 रियाल, 5 रियाल. Penting Ustaz ni. 5 Yang penting. रियाल. Ini waktu nak turun terutamanya. 20 أول. Kita tahan ya. Kami bersedia dengan tongkat kayu untuk menyokong tubuh yang keletihan di bulan puasa. Pendakian ke Gua Hira tidaklah terlalu tinggi. Namun, lerengnya agak curam, kering dan berbatu. Tongkat kayu akan menyokong keseimbangan badan kami. Okey. Kami nak menuju ke Gua Hira kerana di sinilah tempat turunnya Al-Quran dan kami nak rasai sendiri bagaimana nak berbuka puasa di puncak bukit, kemudiannya berqiyamul lail untuk merasai kemanisan perjuangan Rasulullah ketika turunnya Al-Quran, Ustaz. Ya. Dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan Rasulullah SAW berada di sini. Ya, jadi adalah bulan puasa, Ustaz. Walaupun dah pukul 6.30 tapi masih berbahang 35 darjah Celsius dan kami berpuasa nak rasai cabarannya, merasai perjuangan sebenar Rasulullah. Sila, Ustaz. Gua Hira terletak pada ketinggian 270 meter atau lebih 800 kaki. Ketika ini, kota Mekah semakin sibuk. Suasana membuat persiapan berbuka puasa boleh dilihat dalam Masjidil Haram atau di lorong-lorong sekitar kota Mekah. Para jemaah dan penghuni Mekah cuba memastikan mereka tidak lewat berbuka kerana Rasulullah SAW menggalakkan umatnya segera berbuka puasa agar dapat meneruskan ibadah yang lain. Sementara di Jabal Nur yang menempatkan Gua Hira, pendakian masih diteruskan. Kami tidak sendirian. Ada juga saudara seagama yang mempunyai agenda yang sama seperti kami, menjejak gua rahsia penuh sejarah sambil menanti seruan azan maghrib. Baik, kami sampai dah maghrib, Ustaz. Dah kita terlewat untuk buka puasa. Kita sempat mana yang ada je. Sebab rancangnya memang ada jualan kat atas tu. Jadi kami ingat sempat tapi itulah dah masuk waktu maghrib. Hanya apa yang ada dulu. Lepas tu kita solat maghrib dan kemudian baru naik ke atas lah. Jadi Ustaz memang mencabar Ustaz ya. Ya, Pak. Wah, tu dia. Ustaz Dengan keadaan panas. Kita atas tu. Sila. Okey, jom. Nikmatnya air pada waktu ini hanya Allah yang tahu setelah peluh melimpah sepanjang pendakian. Keletihan berpuasa memperlahankan pendakian kami. Dengan air bergula, kami berbuka puasa dan dengan air mineral kami berwudu. Solat maghrib berjemaah di hamparan batu sambil memandang Masjidil Haram mengundang ketenangan. Sapaan bayu di tanah tinggi ini meredakan segala kepenatan. Sementara hati berasa lapang setelah menunaikan kewajipan. Perjalanan kami masih berbaki beberapa meter lagi sebelum sampai ke Gua Hira. Walaupun perut terasa pedih kerana belum diisi dengan makanan berat, pendakian tetap diteruskan. Baik, kami akan teruskan perjalanan ke Gua Hira untuk berqiyamul lail sebab difahamkan ramai di sana dan telah pun berbuka puasa tapi sangat ala kadar. Yang penting air. Sebab ya puasa jadi memang perlukan air dan juga dah pun selesai solat. Yang penting kita nak
Qiyamul Lail. Ya, Nabi menyatakan hadis Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam pada bulan Ramadan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. InsyaAllah, InsyaAllah. subhanallah Semangat. ganjaran. Itu yang buat kita semangat. Kita teruskan Ustaz ya. Baik, baik. Okey, baik. Dengan izin Allah, akhirnya menjelang waktu Isyak kami sampai ke destinasi yang dituju. Ramai jemaah lain tiba lebih awal berbanding kami. Masing-masing sibuk mencari lokasi sesuai untuk melepas lelah sementara menunggu giliran memasuki Gua Hira. Saya kagum melihat warga emas dan kaum wanita yang bersemangat untuk sampai ke sini. Lokasi ini sememangnya sesuai untuk merawat jiwa. Jauh dari kebisingan dan hiruk pikuk kota, inilah masanya untuk bersunyian, memikirkan nikmat Allah yang telah disyukuri dan didustakan. Jiwa tenggelam bersama tiupan angin di malam yang kelam. Di situ Gua Hira ya. Silakan ada yang terpaksa berada di sekitarnya lah, duduk-duduk ya, berehat. Ada yang melaungkan kasidah, membaca ayat suci Al-Quran sementara menanti dapat ke sana ya. Memang ambil masa yang begitu panjang kerana semuanya ingin merasai bagaimanakah perasaan Rasulullah berkawah dan juga bersunyi-sunyian demi mencari keridaan Allah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sementara menanti giliran masuk ke Gua Hira, kami merehatkan badan seketika. Selepas merehatkan badan, saya dan Ustaz Amin menunaikan solat sunat di malam yang hening. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu, suasana di Jabal Nur ini lebih sunyi berbanding hari ini. Ketika itu, baginda hanya bertemankan desiran angin dan kepekatan malam, bermunajat di sudut sempit dalam Gua Hira sebelum didatangi oleh Jibril membawa wahyu pertama. Dari Jabal Nur, saya menyaksikan kemeriahan kota suci Mekah berbandingkan cahaya lampu neon. Namun, kemeriahan cahaya lampu itu tidak dapat menandingi cahaya yang tersirat di sebalik nama bukit ini. Jabal Nur menyaksikan cahaya kalam suci diturunkan untuk insan terpilih sebagai panduan umat manusia. Jabal Nur. Nur itu cahaya dan cahaya itu merujuk kepada Al-Quran yang diturunkan di sini yang menjadi penawar, pendinding, petunjuk dan panduan kepada umat manusia sehinggalah ke akhir zaman. Saya masih belum dapat memasuki Gua Hira walau telah menunggu hampir 24 jam. Kini tiba pula waktu bersahur. Kelihatan jemaah dari Pakistan menikmati bekal yang dibawa. Makanan untuk bersahur biasanya dibawa sebelum mendaki bukit ini. Malangnya, saya tidak membawa bekalan bersama. Ini jemaah dari Turki ya. Turki. Iran. Dari Iran. Jadi mereka memberi saya
mentega dan juga timun untuk bersahur pada pagi ini. Dan juga roti itu dia. Memang rezeki lah hari ni. Tak payah beli. Oh, okey. Tomato pun dapat. Tomato. Tomato. Jemaah dari Iran ini sanggup berkongsi makanan mereka atas dasar persaudaraan Islam. Begitulah keberkatan Ramadan. Walaupun ya waktu bersahur ni tetap dibuka. Walaupun kedai lain tak buka, tapi ni tetap buka, jadi mudahlah bagi jemaah yang berkiamul lail. Ada jugalah makanan yang nak dijamah kalau lupa nak bawa dari bawah ya. Jadi alhamdulillah kami dapat juga rezeki untuk bersahur pagi ni. Ustaz. Setelah subuh melabuhkan tirai, misi yang belum selesai diteruskan. Tetapi kesesakan di pintu Gua Hira masih belum reda. Baik. Macam berperang Ustaz ya. Macam berperang. Masih tak dapat masuk. Tapi kita lihat itu dia surah Iqra. Jadi kenapa Ustaz? Apa kepentingan Iqra kepada umat sebenarnya? Ya, sebenarnya Iqra diturunkan lambang kepada ilmu, dan ilmu penting bagi umat Islam. Ya. Sebab dengan ilmu lah seseorang itu mendapat cahaya dalam kehidupannya. Jadi kita susah payah datang ke sini. Yang penting kita dapat message dan juga matlamatnya, iaitu untuk ilmu. Kerana turunnya Quran, turunnya ilmu bersama untuk memajukan dan menyelamatkan umat, insya-Allah Ustaz. Kita cuba lagi dah Ustaz untuk masuk. Masih ramai lagi. Dianggarkan dalam sehari lebih 5,000 orang melawat Gua Hira dan jumlah itu bertambah ketika musim haji. Hanya di sini saja pintu masuk, tak ada yang lain, dan kawasannya begitu sempit. Jadi Ustaz memang tak ada pintu kedua, tak ada ya? Tak ada. Betul-betul di sini. Inilah pintu keluar, inilah pintu masuk. Jadi terpaksa tunggu orang keluar dulu. Kadang-kadang kalau dah tembung tu memang tak boleh masuk lah. Ya. Macam ni lah. Kami terpaksa beralah. Kadang-kadang tunggu sampai setengah jam pun belum tentu dapat masuk. Çekti saniye bekleyin çıksınlar oğlum. Siz madem kapının ağzına geldiniz başkasınız almayın, tamam mı? Setelah begitu lama menunggu, dengan izin Allah, dapat juga saya bersolat sunat di dalamnya. Dan akhirnya saya dapat juga berada di tempat Rasulullah menerima wahyu. Subhanallah, syukur sangat-sangat ya. Ustaz. Jadi terpaksa beri luang pula pada orang lain. Memang di sini memang jadi kawasan. Dimarahi kerana berada terlalu lama di dalam Gua Hira adalah perkara biasa kerana begitu ramai yang menunggu giliran. Alhamdulillah. Selesai. 1 jam 20 minit baru dapat keluar. Jadi syukur dapat merasai ya tempat di mana Rasulullah terima wahyu dan sempat solat sunat di dalamnya, insya-Allah dapat lebih lepas ni menghargai perjuangan Rasulullah. Wahyu pertama turun di bulan Ramadan, tetapi Rasulullah tidak berpuasa kerana wahyu berpuasa turun di Madinah.